Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini, saya dan rakan-rakan saya akan membuat sedikit cerita berkaitan dengan logik dalam kehidupan seharian. Secara umumnya, logik mempunyai skop yang luas. Salah satunya dalam bidang undang-undang. Jadi hari ini kami akan cerita sedikit berkaitan logik dalam undang-undang. Okey, dalam logik dalam undang-undang yang pertama adalah induktif. Induktif merupakan satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang khusus kepada yang umum dan juga dikenali sebagai kaedah Bacon kerana pernah dipelopori oleh Sir Francis Bacon, yakni seorang ahli falsafah Inggeris. Induktif mempunyai kaitan rapat dengan logik moden. Kaedah menggunakan induktif disebut sebagai induksi. Dalam kaedah ini, salah satu daripada pernyataan tersebut iaitu sama ada premis atau kesimpulannya boleh jadi benar ataupun palsu. Antara contoh penggunaan kaedah induktif ini adalah gagak itu berwarna hitam, maka keseluruhan gagak itu berwarna hitam. Pernyataan ini tidak benar sama sekali kerana kita tidak boleh menganggap dengan melihat hanya seekor gagak berwarna hitam, kita terus label semua gagak warna hitam. Hal ini kerana terdapat juga gagak yang berwarna cerah disebabkan penyakit albino. Melalui contoh tersebut, dapat diperhatikan bahawa penggunaan kaedah induktif tidak memerlukan premis atau kesimpulan yang benar. Begitulah yang demikian. Didaktif merupakan salah sebuah proses yang menyatakan kesimpulan daripada sesuatu perkara yang bersifat umum kepada yang khusus. Perkataan didaktif ini berasal daripada istilah bahasa Latin iaitu di yang bermaksud daripada dan dicio yang bermaksud memimpin ke arah sesuatu. Gabungan antara kedua-dua perkataan ini membentuk maksud memimpin atau membawa sesuatu perkara kepada sesuatu kesimpulan yang baru. Didaktif yang mempunyai perkaitan yang rapat dengan logik klasik yang telah diasaskan oleh Aristotle. Logik didaktif ini pertama kalinya digelar sebagai silogisma. Kaedah penggunaan didaktif disebut sebagai didaksi. Premis dan kesimpulan bagi logik didaktif hendaklah sama ada kedua-duanya benar atau kedua-duanya palsu. Antara contoh kaedah penggunaan didaksi ini ialah: yang pertama, huraian yang benar. Semua manusia bernafas menggunakan oksigen. Alia seorang manusia. Oleh itu, Alia bernafas menggunakan oksigen. Yang kedua, huraian yang palsu tapi masih lagi merupakan sebuah didaksi. Contohnya, semua planet di sistem suria kita mempunyai atmosfera. Utarit salah sebuah planet yang terdapat di sistem suria kita. Oleh itu, Utarit mempunyai atmosfera. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang abduksi. Abduksi merupakan salah satu kaedah berfikir yang juga dikenali sebagai kaedah culikan atau induction method di dalam kalangan ahli falsafah. Ia telah ditafsirkan sebagai kaedah penakulan yang mengambil kira kita pengajaran dan iktibar daripada beberapa penjelasan yang lain. Contoh yang saya boleh berikan di dalam tajuk adjektif ini ialah penaklukan penculikan atau penculikan. Ia membuat kesimpulan yang berkemungkinan daripada apa yang anda ketahui. Contohnya, jika anda melihat mangkuk sup panas yang terbiar di atas meja, anda boleh membuat kesimpulan bahawa pemilik sup itu akan kembali. Seterusnya, logik deontik. Logik deontik ialah satu bidang logik falsafah yang berkaitan dengan kewajipan, kebenaran dan konsep yang berkaitan. Sebagai alternatif, logik deontik ialah sistem formal yang cuba menangkap ciri logik penting konsep ini. Penakulan deontik berkenaan dengan persoalan sama ada tindakan itu dilarang atau dibenarkan, wajib atau tidak wajib. Contoh bagi logik deontik ialah paradoks Ross terpakai pada logik deontik von Wright, membolehkan kita membuat kesimpulan daripada wajib surat itu dihantar kepada wajib sama ada surat itu dihantar atau surat itu dibakar. Yang nampaknya membayangkannya dibenarkan bahawa surat itu dibakar. Kaedah heuristik.
Kaedah heuristik adalah doktrin istimewa untuk digunakan orang yang ingin memperoleh keupayaan menyelesaikan masalah. Hujah heuristik berasaskan aruhan, yakni induktif dan analogi permulaan. Kaedah heuristik. Hasil heuristik mungkin berguna tetapi tidak boleh dianggap sebagai pandangan yang teliti. Penakkulannya tidak bersifat terakhir walaupun dipersembahkan dengan cita rasa yang terbaik dan ikhlas, tetapi tidak boleh diperkotak-katikkan. Kaedah heuristik lebih bersifat sementara dan munasabah sahaja. Contoh heuristik. Kaedah heuristik yakni lazim dalam membuat keputusan. Kaedah heuristik memberi jawapan, iaitu membuat pilihan jawapan dahulu dan kemudian mencari cara untuk mendapat jawapan yang telah dipilih. Seterusnya, mengambil keputusan dari awal lagi. Kemungkinan akan berlaku kesilapan. Contohnya, memilih calon isteri. Okey, itulah sebuah sedikit daripada kami yang menerangkan tentang tajuk di bawah tajuk logik. Sekian, terima kasih. I don't wanna act too high and mighty, cause tomorrow I may fall down on my face. So let thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day.